kebanyakan di belah utara lah dan pernah juga bertugas di bahagian sentral di awal-awal pelaksanaan Wami Study dan Diploma. Okey, baik. Jadi saya teruskan Cikgu Nurul Najwa dengan perkongsian hari ini. Boleh. Okay. Baik, untuk perkongsian pada hari ini, saya kongsikan skrin saya untuk kita lihat slide sokongan untuk sesi pada hari ini. Dan sebenarnya terima kasih kepada Ustaz Zainuddin dan juga rakan-rakan pasukan beliau di atas inisiatif ini. Siri webinar aplikasi yang ke-40 sangat hebat. Dan Ustaz Zainuddin sebenarnya dia kata Puan Azimah dia kata jom kita buat sesi perkongsian learning with Frog. Dan kebetulan kita kata di dalam tempoh COVID-19 ini kita ada satu inisiatif yang diberi nama Frog School dan serasa banyak lagi guru-guru yang masih belum dengar tentang Frog School dan banyak yang tertanya apa Frog School ni, apa beza dia dengan Frog VIP dan sebagainya. Jadi saya harap sesi pada ini dapat memberi pencerahan kepada cikgu-cikgu semua berkenaan dengan bahan Frog School ini, bagaimana kita nak kekal terus belajar pada rumah dengan sokongan bahan daripada Frog School ini dan bagaimana bahan-bahan ini boleh membantu sebagai pendidik untuk terus mendidik anak-anak murid untuk terus learn from home. Ya? Okey. Baik. Saya teruskan. Jadi bermula dengan kita kata learning from home, learning with Frog School. Apakah itu Frog School? Terdahulu di dalam awal bulan Mac, seawal 18 Mac apabila kita bermula dengan PKP, situasi kita kata kawalan pergerakan bermula satu inisiatif yang dipanggil inisiatif Learn from Home, iaitu daripada YTF Foundation yang merupakan gabungan daripada YES dan From Asia. Dan ini adalah CSR khas untuk membantu situasi COVID-19. Dan 3 perkara penting yang ada di dalam Learn from Home initiative ini, mungkin ada antara cikgu-cikgu yang mendengar dan menjadi a part of the initiative. Pertama, ia memberi akses kepada sumber pembelajaran percuma yang mana kita keluarkan, kita upkan sumber pembelajaran percuma untuk semua guru-guru dan pelajar untuk akses. Kemudian ada bantuan dari segi free data sebanyak 40 GB ada ibu bapa bagi pelajar-pelajar di sekolah kerajaan Malaysia, dan juga yang ketiga adalah bantuan khas untuk keluarga B40 untuk mendapatkan bantuan perhati handphone dan juga data. Dan untuk hari ini khas adalah kita nak tengok yang daripada access the free lesson tadi. Okay, the free online learning material tu tadi membawa kepada sesuatu yang kita panggil Frog School. Sebagaimana yang kita tahu di dalam penggunaan Frog Value yang lepas, ada ramai tak yang kita kata first timer pun tak pernah guna Frog di sini. Rasanya ramai cikgu-cikgu yang pernah menggunakan Frog Value yang lepas. Dari kesebaruan ini kita tahu konsep Frog Value ini, konsep dia mengikut sekolah maya, virtual learning in school. Dan apabila terjadi kita kata situasi COVID-19 ini, perkara pertama yang kita nak bantu adalah untuk memberikan kepada para guru, para murid dan ibu bapa bantuan dari segi untuk mudah mengakses bahan-bahan pembelajaran percuma. Dan oleh itu, apa yang kita buat adalah kita keluarkan bahan-bahan ini ataupun kita kongsikan bahan-bahan ini di dalam satu platform Frog yang global yang boleh diakses oleh semua orang. Dan inisiatif ini kita libatkan dengan kolaborasi daripada Frog Asia, YES dan juga guru-guru Teach for Malaysia dengan bahan-bahan daripada Pelangi, dinamakan Frog School. Sebab Frog School ni dia global, boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Kita akan lihat kemudian nanti, dan apa yang ada dalam Frog School ini adalah 3 perkara penting. Pertama adalah sumber mata pelajaran yang percuma. Maksudnya boleh terus masuk, kita cuba untuk atasi masalah login supaya mudah untuk murid, untuk ibu bapa untuk masuk dengan bantuan cikgu, dengan bimbingan cikgu. Dan bahan-bahan pembelajaran ini adalah diselaraskan oleh kurikulum daripada darjah 1 hingga tingkatan 5.
Dan yang terbaru, kita ada kolaborasi yang terbaru dengan KDT dan kita ada bahan-bahan untuk preschool, untuk tadika. Okay? Dan apa yang ada di dalam bahan-bahan ini adalah nota-nota, video, aktiviti-aktiviti dan juga kita sokong dengan soalan-soalan kuis yang berada di dalam satu tempat, terletak di dalam all in one place, letak di satu tempat iaitu website ytlfoundation.org/lesson. Jadi bagi cikgu-cikgu yang mengikuti pada hari ini dengan menggunakan laptop cikgu ataupun menggunakan mobile cikgu, handphone cikgu, cikgu boleh terus akses kepada laman ini ytlfoundation.org/lesson. Okay? Jadi apa yang saya akan lakukan seterusnya adalah saya akan tunjukkan kepada cikgu. Kita akan sama-sama masuk ke dalam website ni. Apakah bahan-bahan yang ada di dalam Frog School ini untuk cikgu sedia untuk manfaatkan, untuk membantu cikgu di dalam pengajaran cikgu bersama murid-murid. Okay? Setakat ni ada soalan apa-apa, saya cuba lihat catch up sekejap dekat bahagian chat. Harap jelas. Okay, baik. Nanti kita akan tengok banyak cikgu ada yang kata guna frog play dan sebagainya. Frog play akan datang kejap lagi. Alright, kita bermula daripada saya masuk, saya buka kepada website tab browser ytlfoundation.org. Untuk preschool lesson, tekan lesson dan enter. Jadi inilah website one stop center untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran percuma dan sebagaimana yang cikgu nampak di sini, ini adalah satu inisiatif untuk memberikan bahan-bahan percuma khas untuk guru-guru, ibu bapa dan pelajar di luar sana. Tiga angle ini dengan kita kata membolehkan mereka mudah untuk mengakses tanpa halangan login. Bagaimana yang kita tahu kebanyakan bahan-bahan online kita kena login dahulu dan sebagainya, dan di dalam penggunaan Frog BIE sendiri pun kadang-kadang bila nak guna ada masalah login, tak tahu login ataupun lupa login. Dan melihat kepada situasi ini dengan dalam keadaan kita remote learning daripada rumah dan sebagainya, dan guru-guru pula kena kita kata berhubung dengan ibu bapa nak memastikan, nak memudahkan anak murid untuk ambil bahan. Jadi inilah yang cuba kita lakukan untuk membantu guru-guru menyediakan bahan-bahan yang mudah untuk kita ambil dan akses. Jadi masuk sahaja lesson ytlfoundation.org/lesson. Inilah kita kata website-nya, semua in all one place. Okay, pengenalan, welcome to Frog School, learning like a piece of cake, right? So help your children to keep up with their study from home with Frog School. Okay, free lessons, engaging curriculum align, video notes. Alright, saya scroll bawah lagi. Di sini ada 3 tab, learn from school. Start learning boleh klik di sini, ataupun cikgu nak baca dulu, ibu bapa atau murid pun nak baca dulu, get guides dulu dan nak tahu siapa cikgu-cikgu yang terlibat di dalam penghasilan bahan-bahan sumber pembelajaran ini, boleh klik di sini. Saya nak terus bawa cikgu kepada bagaimana nak terus untuk masuk dan pilih pelajaran yang kita perlukan, yang kita nak. Ya, sama ada cikgu boleh klik kat sini start learning ataupun cikgu scroll di bawah sikit. Okay, kita ada di sini click on the year group and subject below to find your lesson. Ini sangat mudah. Jadi cikgu boleh bayangkan sekiranya cikgu ingin memberikan instruction kepada instruction guide kepada ibu bapa ataupun kepada murid dengan ringkas di dalam contohnya WhatsApp dan sebagainya untuk akses dengan mudah. Cikgu boleh kita kata senaraikan 1, 2, 3. Katalah kalau saya untuk murid tahun rendah tahun 2, bila saya klik tahun 2 saja dekat bawah dia dah keluar ini mata pelajaran untuk topik-topik yang ada untuk tahun 2. Okay. Buat masa sekarang, sejak permulaan daripada COVID-19, RMO COVID-19, kita telah berusaha untuk menyediakan sumber-sumber pembelajaran untuk 3 mata pelajaran utama iaitu English, Sains dan Matematik. Okay, dan apa kita kata saya cerita sedikit lah,
apa bagaimana titik mulanya adalah the first concern apabila berlakunya PKP tersebut, concern kita, priority kita adalah apabila bermula sekolah, berhenti sekolah, sekolah stop, kita berfikir bagaimana nak support cikgu dan murid-murid untuk catch up dengan subjek yang kita kata belum lagi ditawarkan. So pada masa tu kita rujuk dengan sekolah-sekolah dan cikgu-cikgu melihat end of syllabus yang latest yang kita sempat catch up sebelum kita undergo PKP ni sampai mana. Jadi bermula pada sana kita fokuskan untuk keluarkan topik-topik yang belum lagi di-cover supaya anak murid kita tak ketinggalan, dan kita waktu tu fokuskan kepada English, Science, Maths lah. Dan di dalam kita kata kita telah dapat banyak sambutan, dan insyaAllah kami from Asia bersama dengan TFM sedang di dalam fasa seterusnya berkolaborasi untuk menghasilkan lebih banyak bahan pembelajaran untuk subjek-subjek yang seterusnya. Okey, baik, saya tunjukkan kat sini. Kalau saya nak English, saya boleh klik English terus. Okey, ini dah tahun 2 English. Mudah sangat cikgu, sangat mudah untuk select topik-topik yang ada. Okey, katalah saya nak tingkatan, nak cari subjek untuk tingkatan 4. I klik tingkatan 4, saya klik tingkatan 4. Okey, di bawahnya ada English, Science dan Maths. Saya boleh tengok ketiga-tiga topik yang ada. Katalah saya nak tengok subjek Science. Okey, untuk subjek Science, buat masa sekarang kita ada 6 topik lesson yang percuma yang boleh terus diguna, cikgu boleh terus guna dan buat latihan, buat pengajaran dengan anak-anak murid cikgu. Terusnya selepas kita pilih lesson ini, saya akan bawa cikgu untuk lihat apa yang ada di dalam lesson ini. Baik, sampai di sini saya nak bawa cikgu kepada ruangan di bawah sekali. Sikit lagi di bawah. Di bawah sini kita ada, kat sini dia tulis yang ini adalah seterusnya selepas belajar boleh support pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Frogplay Mobile, di mana di dalamnya ada mata pelajaran, ada exercises, soalan-soalan latihan untuk mata pelajaran ini. Bawah sikit lagi, ini kalau we have no idea how to do this lesson ataupun macam mana nak guna pelajaran ini pun kita ada guide di sini. Nanti saya akan bawa cikgu untuk tengok sikit apa yang ada dalam guide ni, dan sekiranya cikgu tengah sama-sama scroll dan browse bersama saya sekarang, cikgu boleh juga sambil-sambil check out. Okay, di bawah ni ada get to know your teachers. Ini adalah guru-guru daripada TFM, Teachers from Malaysia, untuk mata pelajaran English, Mathematics and Science yang sama-sama mengemblengkan tenaga untuk menghasilkan mata pelajaran, bahan-bahan untuk mata pelajaran tersebut. Jadi bahan-bahan yang kita hasilkan ini, sekiranya cikgu biasa menggunakan Frog BRI, kita buat di dalam site Frog, ya, laman Frog BRI yang public, yang boleh diakses oleh awam, dan isi-isi kandungannya dibuat dan kita kata didesain, direka oleh cikgu-cikgu daripada TFM inilah dengan cikgu daripada Frog Asia. Dan di bawah sekali kalau cikgu tengok di sini, lesson are updated weekly. Sampai saat sekarang pun kita masih di dalam masa penghasilan, jadi sumber yang ada bukan setakat ini saja, bukan apa yang terpapan ini saja, minggu depan dia akan tambah lagi. Every week kita akan add in topics, add in new subject, dan sekiranya kita kata kalau kita selalu check kan, kalau kita adalah a frequent user, kita selalu check pun boleh, dan sekiranya cikgu berminat untuk dapat tahu saya nak tahulah bila mata pelajaran baru ataupun topik baru dah masuk. Kan? Kita kata, oh semua saya dah check dah mata pelajaran ni. Jadi saya nak tunggu bila berita untuk mata pelajaran baru masuk. Boleh masukkan email cikgu di sini. Lesson updated weekly, subscribe below. Cikgu boleh berikan email cikgu di sini. Klik subscribe dan email cikgu akan menerima newsletter apabila mata pelajaran tersebut ada kita kata penambahan topik baru ataupun subjek baru. Ya. Jadi inilah kita kata bahan-bahan one stop center apa yang ada di dalam Frog School lesson. Okay, ia sesuatu yang basic. We actually took one step back melihat bagaimana dalam masa sekarang sebagaimana yang kita tengok kita punya tema terbaru, Semangat Hari Guru, ya, berguru demi ilmu, bina generasi baru.
dalam masa cikgu menimba ilmu-ilmu baru, sekarang ni kita ada banyak, a lot of webinar, how to kita kata how to use various education apps. Dalam masa kita sibuk belajar, pembelajaran juga kena berlaku. Jadi semoga bahan ini menjadi salah satu kita kata support, sokongan kepada cikgu-cikgu di sana, di luar sana untuk terus ambil gabung jalin dengan bahan cikgu sendiri ataupun dalam masa cikgu belajar, cikgu boleh dalam masa yang sama tengok apa aktiviti yang dah sedia ada di sini terus guna dengan pelajar-pelajar cikgu. Dan pelajaran ini pun kita designkan untuk kalau student dari ibu bapa nak masuk tengok sendiri pun boleh, kalau dengan kita kata bimbingan cikgu lagi baik. Ya? Baik, itu adalah kita dah tengok tadi, kita dah masuk kepada website. Saya dah bawa cikgu kepada ytlfoundation.org/lesson dan insyaAllah semoga cikgu bersama-sama saya dah cuba masuk kepada link tadi, scroll tengok dia mesra mobile cikgu, mesra mobile dan kalau macam kita selalu guna laptop dan selesa dengan paparan yang lebih besar pun lebih baik. Okay, baik, lepas ini apa yang saya nak tunjukkan kepada cikgu adalah kita akan masuk dan tengok satu contoh sumber pembelajaran. Apa yang ada di dalam bahan from school lesson ini. Katalah saya nak ambil unit 4.1 kelestarian alam sekitar. Ada cikgu sains di sini, boleh komen dekat chat. Cikgu-cikgu sains, saya pun sebenarnya background saya bukan daripada ICT, saya pun ada background daripada sains tu mengajar dalam bahagian dah kita kata berkecimpung dalam bidang education teknologi ni, boleh gabung jalinkanlah antara kita kata pengetahuan major kita waktu kita belajar dulu kan. Alright. So untuk topik yang saya pilih ini adalah topik untuk sains tingkatan 4, kelestarian alam sekitar. Apa yang saya nak tunjukkan pada cikgu di sini, saya akan go through daripada atas sampai bawah apa yang terkandung di dalam sumber pembelajaran from lesson ini. Jadi konsep dia adalah fun and engaging learning. Frog school lesson terbahagi pada 3 bahagian utama. Bahagian yang pertama adalah learning goals. Learning goals, kalau saya scroll sikit ke bawah, okay, dia ada kat sini, tema, topik, kelestarian alam sekitar. Laman ini dicipta oleh Najwa, dari Cikgu Najwa daripada Teach for Malaysia. Kebetulan similar dengan nama Cikgu Nurul Najwa ni. Okay. Najwa juga, ini adalah Cikgu Najwa daripada Teach for Malaysia. Okay, saya scroll bawah lagi. Bahagian yang pertama adalah bahagian learning goals, keberhasilan pembelajaran. Di dalam bahagian keberhasilan pembelajaran ini, guru-guru dan pelajar akan dapat lihat the learning objective, apa yang pelajar akan cuba capai di dalam di dalam topik ini. Dan di bawahnya, okay, untuk setiap keberhasilan pembelajaran, untuk setiap learning goal, selain pada learning objective, kalau kita mengajar kat sekolah kan cikgu, kita ada introduction, learning induction kan, kita ada set induction kan. Jadi dekat sini, dekat setiap bahagian learning goals, dia akan ada cadangkan something untuk trigger set induction. Contohnya macam ini, segmen tahukah anda gagasan elektrik di rumah menggunakan tenaga elektrik walaupun switch sudah ditutup. Okay, cuba teka berapa peratus. Adalah jawapan kat sini, cuba nampak tak? Cuba teka berapa peratus tenaga elektrik yang digunakan oleh pergagasan elektrik yang sudah ditutup berbanding dengan keseluruhan penggunaan tenaga. Jadi apa yang cikgu boleh buat dengan anak-anak murid cikgu? Sangat simple, kongsikan kita kata sumber pembelajaran ini, lesson ini kepada mereka, sama ada mereka boleh akses sendiri mengikut arahan cikgu ataupun cikgu boleh just copy the link dan bagi ke dalam WhatsApp dan kemudian bincangkan bersama mereka aktiviti-aktiviti di dalam pembelajaran ini. Jadi dia boleh jadi synchronous, dia boleh jadi asynchronous. Synchronous maksudnya cikgu bagi dan kemudian bincang kemudian, ataupun kalau cikgu nak buat synchronous learning, buat Google Meet learning pun boleh, boleh terus tunjuk slide dan bincang dengan murid. Jadi kita kata engagement tu lebih meaningful sewaktu cikgu mengajar. Alright, itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kita ada sumber pembelajaran. Di dalam sumber pembelajaran, di dalam front lesson, kita ada
nota-nota video untuk menyokong fakta-fakta untuk topik tersebut. Jadi ini adalah bahan-bahan sokongan fakta-fakta berkenaan topik tersebut yang cikgu boleh gunakan untuk mengajar topik. Contohnya macam ini kita ada sedikit infografik berkenaan dengan bagaimana elektrik dijana Malaysia. Okay. Bahagian sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okay. Dan dia ada sedikit video, bolehkah sesuatu bandar menjadi bandar hijau? Kalau cikgu dapat lihat di sini, kebanyakan bahan-bahan yang ada di dalam front lesson school ini dalam bentuk infografik, dalam bentuk video. Kerana kita melihat sekarang ni dalam konsep fun and engaging dan macam mana nak menarik murid untuk mudah dan belajar sekarang, lain daripada kita kata teks-teks utama dan assignment utama yang diberi daripada guru, dia ada bahan-bahan ini yang mana dia nampak very colourful, very vibrant dan kita tahu generasi sekarang sangat suka dengan video. Hasilkan video, tonton video, ya. Dan cikgu-cikgu sekarang pun banyak hasilkan bahan-bahan pembelajaran menggunakan video. Jadi video is one of the best kita kata medium for student to catch up with their learning. Jadi di sini cikgu boleh gunakan sumber-sumber pelajaran ini. Okay, boleh bagi arahan kepada murid-murid untuk bincang berkenaan infografik tersebut ataupun tonton dan bagi reflection kepada cikgu dan sebagainya. Okay, cikgu-cikgu, you are the expert of the field. Cikgu sangat mahir dalam bidang pedagogi dan saya yakin apabila cikgu lihat bahan-bahan sokongan yang kita sediakan di dalam front lesson ini, cikgu dah nampak gambaran bagaimana cikgu boleh gunakan mata pelajaran ini bersama anak-anak murid cikgu. Dan sekiranya kita juga ada bahagian yang ketiga, tadi kita ada learning goals, learning resources, dan yang ketiga ini kita ada learning activity. Jadi sekiranya cikgu ini mencari kelainan, kita ada sedikit cadangan bagaimana nak melakukan aktiviti bersama dengan anak murid cikgu. This is very interesting. Dapat kita lihat di sini untuk kita kata mata pelajaran ini untuk kincir angin DIY, boleh buat kincir angin DIY. So cikgu boleh bayangkan anak-anak murid cikgu untuk mata pelajaran sains kelestarian alam sekitar cuba membina kincir angin sendiri. So sambil-sambil dia having fun, bina kincir angin sendiri. Okay, ada cara kat sini macam mana nak lipat kertas. So mereka boleh ambil gambar, post balik kepada cikgu. Ya. Jadi ini boleh jadi kita kata satu aktiviti yang menarik. Ya. Kalau saya dapat quote di sini, antara saya kata guru-guru yang kita kata menjadi sifu kita semualah rakan saya, Cikgu Nur Helmi, dan perkongsian beliau mengajar topik cahaya, ada berkongsi bagaimana beliau menggunakan teknik wayang kulit kan. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita dicadangkan oleh guru-guru Teach for Malaysia untuk topik-topik ini yang cikgu boleh cuba dengan anak murid cikgu. Okay. Ada Win Power Challenge, cikgu boleh buat challenge. Sekarang ni sangat viral, Don't Rush Challenge kan. Okay, so Win Power Challenge, boleh suruh mereka buat video dan sebagainya. So a lot to explore cikgu. Bahan-bahan ini boleh menjadi bahan-bahan supplementary, bahan-bahan sokongan untuk pengajaran cikgu, ataupun boleh menjadi satu bahan segera immediate solution ataupun immediate resources untuk cikgu kongsi dengan anak murid cikgu. Ada banyak cara untuk guna. Ini aktiviti yang kedua, bina bandar hijau sendiri. Dan mata pelajaran ini untuk topik kelestarian alam sekitar ni, cikgu boleh gabung jadi aktiviti-aktiviti ni. Kalau cikgu tak nak buat semua aktiviti pun, yang mana satu yang cikgu nak pilih. Okay? Ini adalah contoh front lesson school. Jadi kita ada banyak tadi front lesson school, kita ada untuk mata pelajaran matematik juga. Matematik, setelah saya ambil persilangan set. Masih lagi di tingkat 4 saya pilih secara rawak. Konsepnya standard cikgu sama. Okay, yang ni operasi set tingkatan 4. Kalau kita lihat keberhasilan pembelajaran, learning goals, learning resources, semua pembelajaran. Ada video Cikgu Romi, Cikgu Romi sangat terkenal dengan teknik-teknik pembelajaran maths. Okay, green screen beliau, dan juga ini adalah bahagian learning activity. Apa yang cikgu boleh buat latihan berkenaan topik ini bersama anak-anak murid cikgu. Okay, baik.
itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang ada di dalam Frog School Lesson. Okay, jadi kalau cikgu nampak di sini konsep learning from home with Frog School ini kita adalah sebenarnya kita menyediakan bahan-bahan pembelajaran percuma untuk membantu cikgu, pelajar dan ibu bapa untuk memudahkan kita kata pembelajaran untuk terus berlaku di dalam waktu PKP ini dan tidak terhad di waktu keadaan kita sekarang sahaja, insya-Allah dengan kita kata amalan norma baharu, semoga sumber-sumber pembelajaran ini dapat kita manfaatkan sehingga apabila insya-Allah tamat dari situasi ini nanti, semoga wabak ini segera berakhirlah, ya. Baik. Harap cikgu dah getting excited, kita kata sampai dekat tengah-tengah ni. Cikgu dah tengok tadi bersama saya di dalam Frog School Lesson learning content. Kita ada 3. Yang pertama learning goals, ya, di mana this is where the knowledge and skill yang student nak belajar daripada lesson dia dapat tengok pada sini. Basically the lesson objective lah. And second one kita ada learning resources, sumber-sumber pembelajaran, concept and example to build student understanding of the topic. Dan akhir sekali yang ketiga kita ada lesson activities, which is a fun, easy and doable activities to enforce the learning and strengthen understanding. Ya, saya baru dalam sekongsi sikit dengan cikgu lah, saya pun sebenarnya mengikuti juga perkembangan e-learning semasa dan very interesting. Last Sunday, Ahad lepas, saya mengikuti satu sesi perkongsian daripada pakar e-learning educational technology daripada USM, Profesor Nadia Dr. Azidah Abu Zidin, berkenaan dengan humanizing e-learning. Yang mana di dalam perkongsian beliau tersebut ada beliau sebutkan sebenarnya walaupun kita guru menggunakan e-learning, sekarang ini dia e-learning untuk mengajar, apa yang penting sebenarnya adalah human touch di dalam sesi synchronous kita bersama murid, bagaimana kita bercakap dengan murid, berbincang, menggalakkan murid-murid berbincang instead of delivering lectures. So, very interesting konsep yang dikongsikan di situ yang membuatkan saya berfikir, ya betul. Sebenarnya kita boleh sebagai guru boleh mempelbagaikan synchronous dengan asynchronous. Apa yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak pastikan murid-murid kita faham. Dan kita ada banyak cabaran selain daripada cabaran kurangan internet, devices, kita juga ada tahap pembelajaran murid yang berbeza. Jadi kami berharap Frog School Lesson ini akan dapat membantu cikgu untuk kita kata to deliver the best dengan mata pelajaran, dengan sumber-sumber cikgu. Ini boleh jadi satu supplementary, ya, dan semoga dapat membantu semua untuk terus belajar di luar lah. Okay, ini adalah Frog School Lesson. Cikgu dah tengok apa yang ada konsepnya di dalam mata pelajaran tersebut, dalam pelajaran tersebut. Selepas kita kata habis, kita tengok Frog School Lesson, learning content, belajar, berbincang untuk kita kata pengukuhan dan pengayaan, kan cikgu, yang pengukuhan dan pengayaan kita ada Frog Play mobile apps. Jadi di sini murid-murid boleh buat lebih banyak latihan untuk pengukuhan dan pengayaan, so exercises and enrichment. Untuk Frog mobile apps ini banyak cikgu, saya pasti sangat banyak. Ini Frog Play apps ataupun Frog Play daripada Frog Band ini banyak guru-guru yang biasa menggunakannya di luar sana. Jadi ini adalah Frog Play mobile apps yang khusus khas untuk Frog School, yang mana sama juga konsep dia, kita cuba mudahkan, kita cuba atasi masalah untuk supaya semua orang dapat login. Okay, nanti ada yang kata, alamak saya dah tukar sekolah, saya tak ingat ID saya boleh masuk ke tak, saya tak ingat saya punya kod sekolah dan sebagainya. Jangan risau, yang ini kita khas Frog Play mobile apps untuk Frog School, yang mana dia ada soalan-soalan daripada Pelangi, curated question from Pelangi. So we have over 13,000 revision quizzes to support learning. Dan selain pada itu, apa boleh buat, kalau biasa gunakan Frog Play apps ni, kita tahu pematahan dia automark dan setiap kali habis jawab soalan, kita ada learning report
di mana murid-murid boleh terus tengok persoalan analisis item berapa banyak soalan yang betul, berapa soalan yang salah. Jadi dia boleh ulang buat dan cek balik pemahaman mereka terhadap topik tersebut. Okay, baik, from mobile apps. Untuk from mobile apps for from school sangat mudah, sama juga cikgu. Mungkin ada antara cikgu-cikgu di bahagian chat tadi yang bertanya untuk kita kata sesi perkongsian kali ni ada tak apps yang perlu dimuat turun ke ataupun nak cuba ke. Kalau untuk front lesson tadi, tak payah download apa-apa, tak payah login apa-apa, terus kepada ydlfoundation.org/lesson kan. Yang ini untuk front mobile apps, jadi kena download front mobile apps daripada sama ada Google Play ataupun App Store. Jadi Android pun boleh, iPhone pun boleh. Dan kita cuba untuk kita kata buka ataupun membolehkan lebih ramai murid-murid mendapat sokongan dari ibu bapa untuk boleh masuk. Jadi kita nak mengatasi masalah untuk login ketiadaan ID. Apa yang saya tunjukkan kat skrin sekarang adalah, jadi bagi cikgu-cikgu yang biasa guna, murid-murid yang biasa guna, yang dah tahu ID sekolah, boleh terus gunakan ID from BIE, tak ada masalah. Okay, in fact sekiranya cikgu gunakan ID from BIE, soalan-soalannya lebih banyak sebab di dalam from BIE kita ada soalan daripada community quizzes, daripada guru-guru yang buat dari seluruh Malaysia kan dan sebagainya. Tapi sekiranya tak ada ID pun tak mengapa, boleh download from Play mobile apps. Apabila download dan kita open, untuk yang paparan pertama, dia akan terus tanya, are you a new user? Adakah anda pengguna baru? Kalau pengguna baru, tak tahu ID, tak pernah guna, boleh terus typekan frog.school. Dekat kod sekolah tu, typekan frog.school dan klik next. Okay. Kalau kita pernah guna, kita tahu kod sekolah kita KBA 3011, TBA 4022, saya just sebut randomly cikgu, kalau kita tahu dekat yang kod URL yang kod sekolah tu boleh typekan lah TBA 4022.1bistarinet.net, klik next, kemudian cikgu boleh masuk ke ID cikgu. Sekiranya cikgu tahu ID cikgu, boleh terus gunakan ID Frog Play, boleh gunakan Frog Play. Kalau tak ada ID, pengguna baru tak pernah guna, don't worry, cikgu boleh masuk frog.school. Apabila klik next, perkara kedua dia akan minta, samalah cikgu, apps, di dalam apps Android ataupun iPhone, mesti dia akan minta untuk kita, kalau tak perlu login pun mesti dia minta kita sign in masuk dengan media sosial account kan. Jadi untuk frog school, kita cuba nak mudahkan murid-murid dan ibu bapa dan guru di luar sana, dia boleh di-log masuk dengan akaun Facebook. Jadi ini bertujuan untuk bantu guru-guru, ibu bapa dan murid. Jadi imagine, bayangkan kalau anak murid cikgu di rumah perlu, kita kata banyak situasi di mana di rumah tak cukup, kita kata peralatan untuk terus belajar, kena kongsi dengan adik-adik, kena kongsi pinjam handphone ibu atau ayah kan. Boleh gunakan akaun. Kadang-kadang ada juga yang tanya, dia kata, alamak macam mana student saya tak ada Facebook. Tak apa, boleh gunakan mana-mana akaun ibu ataupun bapa. Any Facebook account daripada kita kata saudara ibu ataupun daripada bapa, boleh klik dan boleh terus akses. Jadi ini adalah untuk memudahkan. Sebayangkan untuk satu isi keluarga, katalah ada satu ataupun dua handphone, jadi tak tahu ID, anak ada dua kan. So download frog.school, dia minta continue with Facebook. Kalau anak-anak kalau baru darjah 1 sampai darjah 5 takkan dah ada Facebook kan. Guna akaun Facebook mak ataupun ayah untuk masuk dan akses bahan-bahan pembelajaran ini. Okay? Dan selepas masuk, dapatlah mengakses Frog Play dan boleh terus membuat latihan daripada Frog Play ini. Okay? Jadi harap cikgu jelas, ada kalau ada sebarang soalan dan sebagainya. Sampai dekat sini okey cikgu? Okay. Banyak soalan. Sementara itu ada barang persoalan tak? Kalau ada pada tu boleh ambilkan lah mikrofon ataupun boleh tanya pada Ahmad terus. Kejap kalau tengok dekat sini
Okay, daripada Cikgu Lu Lim. Okay, Cikgu Yes SIM card dulu masih boleh aktif dah sekarang? Yes, tingkat yang guru yang 2 gig masih boleh guna, cikgu boleh manfaatkan, tak ada masalah. Kalau saya tengok kat sini ada, kalau Kak Azimah nampak sini Kak Azimah skim person juga ya Cikgu Nura, ada yang tanya Frogplay mobile app kena download ke? Ya, Frogplay mobile app boleh download daripada App Store semua. Ya. Okay. Aktif dapat 30 gig. Yes, betul cikgu. Mana-mana cikgu yang masih lagi menggunakan 2 gig data plan data guru pada hari guru yang lepas ada hadiah hari guru untuk cikgu-cikgu berupa data 30 gig daripada Yes lah. Okay. Okay. 上车可以去到30G 的，我都没有这个不能了，我的那个不能进去了。Cikgu Tang boleh offkan mikrofon tak? Okay Kak, daripada Cikgu Norami ni dia tanya, okay, jika ada guru yang hilang singkat macam mana? Kalau hilang singkat data guru itu boleh refer kepada bahagian support channel. Kalau tak salah saya di dalam pengetahuan saya lah, sebab singkat tersebut berdaftar di atas nama cikgu, boleh minta untuk pergantian, tapi yang tu kena refer dengan bahagian talian iaitu YesCare. YesCare boleh email YesCare@yes.my, yes@yes.my, saya typekan dekat bahagian chat ya. Boleh email dekat yes@yes.my untuk pertanyaan ataupun boleh call talian YesCare 018-333-000. Okey Kak, ini soalan yang paling saya rasa paling popular lah sepanjang musim PKP ni. Okay. Bagaimana kita nak integrasikan dengan Google Classroom? Ni memang soalan paling popular ni dia kata. Okay. Memang popular soalan ni Kak. Mana-mana aplikasi memang orang akan tanya nak integrasi kan. Okay. Macam mana Kak? Okay. Saya yakin di dalam tempoh sekarang ni kita ada banyak penggunaan, kita kata banyak platform dan kita ada banyak gabung menjalin platform, sama ada nak embed Frog School Lesson dalam GC ataupun nak gabungkan GC dengan Quizzes, nak gabungkan GC dengan Frogplay kan. Ada banyak permintaan. Sebenarnya boleh, sebenarnya boleh. And kalau cikgu tengok dekat bahagian lesson ini, kita ada link di sini yang mana link ni saya rasa kalau cikgu copy, cikgu boleh embed konsep Frog BRI punya site, kita boleh embed lah. Dan untuk perintegrasian di dalam GC pun sebenarnya ada kita kata step by step konsep telah dibuat oleh Cikgu Ruben Arumugam, pernah dikongsikan kepada kami di dalam kita kata group LinkedIn. Nanti saya akan tunjukkan apabila masuk ke dalam group LinkedIn sekiranya itu salah satu interest cikgu. Jadi jawapannya boleh diintegrasikan, tak ada masalah. Okay, nak bagi sendiri, boleh berdiri dengan sendiri, independent on its own, ataupun boleh gabung jalin. You can mix and match, you can combine. Okay. Kak, soalan seterusnya daripada Cikgu Muhammad Arif, Frogplay ni ada versi web tak? Maksudnya murid boleh buka dengan browser di laptop. Mungkin kalau ada anak murid yang tak ada handphone dan sebagainya kan? Macam mana? Yes, Frog BRI, di dalam Frog BRI sebenarnya Frogplay version untuk desktop ada di dalam platform Frog BRI. Jadi sekiranya cikgu masih lagi menggunakan Frog BRI dan anak murid cikgu ada ID mereka boleh masuk dan gunakan Frogplay dalam versi laptop lah. Dan in fact sekiranya login masuk ke dalam Frog BRI dan menggunakan Frogplay di dalam platform Frog BRI di dalam versi desktop ini, lagi seronok, lagi banyak game. Sebab apabila kita memudahkan kita compact dan convertkannya kepada apps, jadi ada certain game yang tak ada di dalam version apps. Cuma untuk memberi pencerahan lagi kepada cikgu, untuk versi laptop buat masa sekarang masih lagi perlu masuk dengan ID ke dalam platform Frog BRI sekolah dan gunakan Frogplay.
untuk versi Frog School yang percuma yang boleh semua orang masuk menggunakan akaun Facebook ini, buat masa sekarang terhad kepada Frog Mobile App. Sebab kita melihat salah satu keperluan yang penting buat masa sekarang adalah untuk membolehkan mobile learning, kerana kadang-kadang dekat setiap isi rumah ada isi rumah yang tak mampu, yang tak ada laptop kat rumah. Ada murid-murid yang bergantung kepada komputer lab di sekolah, Chromebook, laptop di sekolah, tetapi menurut hasil kajian hampir kesemua isi rumah mempunyai sekurang-kurangnya satu mobile phone, satu telefon pintar, smartphone. Ya, jadi sebab itulah kita tumpukan usaha free lesson ini untuk yang global, yang semua orang boleh masuk tanpa sekatan ID dan kekangan login ini kepada mobile friendly lah. Jadi harap dapat menjawab soalan Cikgu Arif. Okey, Cikgu Nurul, adakah kita akan teruskan sikit lagi nak tunjukkan mobile apps sebelum kita ambil soalan lagi? Boleh. Okey, baik. Kita pun dah masuk ke dalam, kita kata banyak juga soalan berkenaan dengan Frog Mobile Apps ini. Sebagaimana yang Cikgu Arif tanya tadi, yes, memang asalnya memang desktop. Tapi kemudian kita bawa, kita compress, kita compactkan jadi apps yang masih lagi kena login dengan kod sekolah. Tapi sekarang another level yang mana kita keluarkan, kita set up untuk kita kata public untuk masuk, membantu untuk masuk dengan mudah bagi ibu bapa, guru-guru dan pelajar di luar sana, terutama dalam keadaan sekarang, iaitu Frog Mobile App melalui Frog School. Okey, kalau berjaya masuk ke dalam Frog App, saya cuba tunjukkan daripada handphone saya. Ya, ini menggunakan aplikasi Emo. Okey. Okey, saya cuba tunjukkan secara live daripada handphone saya kat sini. Log masuk di dalam handphone saya ni, saya dah download Frog Mobile Apps dan saya login dengan menggunakan Frog School tadilah dan menggunakan akaun Facebook saya. Okey. Okey, kita besarkan. Okey, katalah saya terus klik kepada Frog Play. Apabila klik kepada Frog Play, okey, ini menggunakan akaun, saya login kepada URL frog.school, log masuk dengan klik dekat yang ikon login with Facebook tadi, masukkan akaun Facebook saya dan juga dia punya ID, kemudian login masuklah. Okay, kalau login untuk buat pertama kali, dia akan ambil masa sikit untuk load sebab di dalam ni kita ada soalan-soalan daripada pelangi, ada banyak soalan daripada pelangi. So, InsyaAllah apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah subjek-subjek, available subjek. Jadi mungkin antara cikgu-cikgu nak lihat apa mata pelajaran yang ada dekat dalam Frog Play ni yang cikgu boleh bagi. Mungkin ada cikgu geografi yang dia dah ajar, cikgu dah ajar subjek geografi, kemudian kita tengok oh ada kita kata soalan di sini, soalan-soalan geografi, jadi kita boleh tunjukkan soalan geografi, boleh minta murid-murid kita buat dan sebagainya. Okay, so Frog Play, apabila kita dapat akses, kita ada 3 kotak ini, revise, report dan setting. Untuk buat soalan terus pergi kepada revise. Di mana konsepnya adalah murid-murid klik di sini, mereka boleh buat soalan untuk revision, untuk latih tubi. Okay. Kemudian dia akan terus masuk kepada bahagian tahap. Kita ada lower primary, kalau saya klik pada lower primary, di mana ini adalah mata pelajaran, soalan-soalan yang ada untuk mata pelajaran untuk lower primary, darjah 1 hingga darjah 3. Okay. Okay, kalau tadi di dalam Frog School lesson, buat masa sekarang kita ada 3 mata pelajaran kan, Maths, Science and English. Sini kita ada banyak sikit. Contohnya macam kat sini kan, masih lagi Maths, Science, ada Bahasa Melayu,
Okay, bahasa Inggeris, dia ada bahasa Melayu juga. Matematik contohnya macam sains pun dia ada sains khas untuk SJKC, SJKT dan matematik, SJKT. Jadi contoh saya tunjuk kalau saya masuk sains yang SK sahaja yang biasa, ini soalan-soalan yang ada dan bagi soalannya kalau sains SJKC adalah soalan-soalan sains di dalam bahasa Cina lah. Okay. Jadi ini adalah untuk kita kata menyokong keperluan SJKC dan juga SJKT. SJKT soalan-soalan sains dan juga matematik di dalam bahasa Tamil. Okay. Jadi untuk jawab soalan mereka boleh terus klik kepada subjek tersebut untuk jawab lah. Okay, saya pergi kepada upper primary dulu. Upper primary adalah untuk mata pelajaran darjah 4 hingga darjah 6. Sama juga penawarannya ada satu pertambahan, kita ada sejarah. Untuk upper primary kita ada satu tambahan iaitu sejarah. Ini adalah subjek-subjek soalannya banyak dan mengikut topik yang ada dalam teks saya cikgu. Jadi cikgu boleh bagi arahan instruction kepada anak murid cikgu untuk jawab soalan yang mana satu. Kemudian mereka boleh update cikgu berapa pencapaian mereka, berapa dia dapat betul, dia boleh screenshot, dia boleh bagi tahu kat cikgu. Lower secondary untuk menengah rendah, dia ada di situ geografi, sejarah, reka bentuk teknologi sikit. Dan akhir sekali kita ada untuk upper secondary sampai tingkatan 5 je cikgu ya. Untuk upper secondary kita ada banyak sikit untuk upper secondary ni. Tingkatan 4, tingkatan 5 ni ada biologi juga, ada fizik, ada kimia. Jadi untuk cikgu-cikgu sains yang berkhususan biologi, fizik, kimia boleh manfaatkan. Setelah saya klik biologi, ini adalah soalan-soalan daripada biologi. Okay. Ada sedikit soalan berkenaan dengan ekonomi, perniagaan, sejarah, geografi. Prinsip accountant, tak banyak, adalah daripada Pelangi, boleh lah. Jadi untuk walaupun kita kata ada antara subjek-subjek ini yang kita kata masih belum ada di dalam free lesson, sebab masa sekarang free lesson menunjukkan kepada 3 subjek dan subjek-subjek yang akan datang to match the frog play apps exercises ni akan diupdate dari masa ke semasa weekly. InsyaAllah soalan-soalan ni boleh cikgu terus gunakan untuk menyokong, untuk bagi anak-anak murid, bagi cikgu sebagai ibu bapa pun boleh terus bagi pada anak-anak daripada duduk saja main game, dia boleh buat soalan inilah. Ini yang boleh masuk secara free. Okay, dan kalau cikgu ada ID pun boleh masuk juga. Saya dah beritahu tadi. Okay, contoh katalah saya ambil sejarah. Ini just untuk saya tunjuk kat cikgu on high level sajalah. Kita kata brief kat cikgu, terutamanya bagi mereka yang belum pernah guna Frog App Mobile ni untuk tengok sebenarnya Frog App Mobile ni macam mana. Sangat mudah. Dan imagine cikgu, kita adalah digital immigrant. Most of us digital immigrant. Maksudnya bila kita lahir dulu, kita pun belum ada lagi handphone dan sebagainya. Anak-anak murid kita, anak-anak kita adalah digital native yang lahir-lahir je kadang-kadang dalam perut saja pun dah dengar baca ayat Al-Quran yang ibu pasang dan sebagainya. So they are born with this. So how easy this is for them. Sangat senang untuk mereka. So bila tengok ni je dia boleh terus klik dan jawab. Dan bayangkan sambil dia belajar, kalau dia perlukan kita kata motivasi, konsep frog play ini adalah sebenarnya gamification cikgu. Sambil menjawab soalan, 10 soalan ni di bawah ni, ini yang saya kata tadi, di dalam frog play app terhad permainan dia, hiburan dia ada 4 saja. Tapi kalau dia guna kat desktop dia ada banyak lagi permainan dan permainan dia pun lagi hebat lah, ada banyak yang lagi hebat lah daripada 4 yang basic ini. Dan walaupun frog play ini adalah kita kata dia boleh sambil dia menjawab, dia juga boleh ada hiburan bermain game. Setiap kali jawab, kalau betul ataupun salah, dia akan dapat peluang untuk bermain game lama ataupun sekejap berdasarkan prestasi dia. Kalau dia jawab 3 in a row, lamalah sikit dia boleh main. Kalau dia salah, semua salah dan masa dia main tu sangat sekejap je. Jadi dia akan berusaha untuk dapatkan semua betul. That's one. Ataupun kalau nak buat latih to be tanpa game pun tak ada masalah. Dekat sini cikgu nampak yang enable games ni, yang off there. Jadi untuk jawab soalan, cikgu terus play dekat sini.
Okay, terus jawab. Apakah ciri manusia zaman paleolitik? Paleolitik cara nomad kot. So, kita dapat yes, correct answer. Kalau correct, dia akan beritahu correct, dia akan move to the next question. Attachment, maksudnya ada gambar. Klik dekat butang tadi, okay, ini gambarnya. Gambar berikut menunjukkan peralatan manusia zaman prasejarah. Apa yang boleh dikaitkan dengan peralatan berikut? Cikgu jom mula kaji dengan saya. Apa jawapan dia ni? Zaman? Siapa nak teka? Neolitik? Okay. Alright. Okay, yang ni pilihan jawapan. Katalah saya nak tunjukkan, saya pilih sebarang saja. Okay, wrong answer. So bila wrong answer, dia boleh skip dekat sini ataupun dia boleh retry. Dan dia boleh jawab sampai habis, sampai 10, habis ke 10 soalan, dia selepas tu dia akan ada report, dia akan tunjukkan berapa yang dia betul lah. Jadi inilah frog play. Okay, saya tunjuk secara brief saja cikgu sebab masa kita pun dah kita kata cukupkan masa sikit. Tapi untuk bantuan pada cikgu jangan risau. Sebenarnya kita ada guide sama ada dalam bentuk video, bentuk tulis tentang bagaimana nak gunakan dan nak manfaatkan kedua-dua perkara ini yang percuma ini, Frog School Lesson dan juga Frog Play mobile apps ini. Yang paling mudah saya kongsikan dengan cikgu, yang ini kita kata bonus untuk semua cikgu yang join sesi pada hari ini. A quick tutorial for Frog School resources. Yang pertama tadi kita tengok Frog School Lesson kan. So pada pautan ini bit.ly/Frog School Lesson ini adalah video yang ringkas, a quick video on how you can benefit the Frog School Lesson. Okay, saya klik dan tunjuk sekejap lah kepada cikgu. Sekejap lagi. Okay, kita tengok balik. Mungkin ada cikgu yang nak mencatat Dan yang kedua adalah video berkenaan dengan Frog Play yang untuk Frog School punya how to login. Itu membantu cikgu macam mana nak login lah. Okay. Contohnya ini yang Frog School Lesson tadi. Ini video yang Frog School Lesson tadi. I show you a sneak peek. So it's a very fast and engaging video. Cikgu boleh pause. Cara menggunakan laman pelajaran tadi saya dah go through dengan cikgu melalui laptop kan. So dekat sini kalau cikgu melalui mobile, okay. Ingat tak tadi kita daripada atas ke bawah ada 3 perkara, learning goal, learning resources, learning activity. So di dalam video ini, di dalam tempoh 2 minit lebih ni, quick guide pada cikgu how to use Frog School Lesson. Frog Play untuk Frog School. Okay, ini adalah untuk membantu cikgu sekiranya antara paparan saya yang 3 tadi, sebab saya tak demo kepada cikgu macam mana nak login kan. Saya terus buka yang saya dah login, saya cuma tunjukkan screenshot saja. So cikgu boleh klik pada pautan tersebut. Di sini dia akan tunjukkan pada cikgu step by step bagaimana nak login yang menggunakan akaun Facebook tadilah. Dekat bahagian Frog BI School URL tadi, typekan frog.school dan cikgu boleh ikut step by step. Okay, jadi ini yang saya tinggalkan bersama cikgu. Pautan ini. Okay. Cikgu, saya ada pertanyaan. Ya. Yeah. Tadi saya masuk BI Form 4, soalan subjektif. Bila saya nak tulis tu, blur, mana tulisan tu tak ada. Ya, yeah, soalan Form 4 untuk BI. Frog Lesson. Ya, tadi saya masuk dari Form 4 BI. Ya, Form 4. Jadi bila saya test lah nak tahu jawapan ni, tak nampak. Nak tahu jawapan? Saya nak tulis jawapan tu tak nampak. Oh, nak tulis jawab. Okey, kejap lagi kita akan tengok kejap. Sambil-sambil tu kita tengok video tutorial untuk yang ni adalah link untuk cikgu. Dan sebenarnya selain pada quick video tutorial ini, kita juga ada buat kita kata bimbingan dan juga bagaimana nak gunakan Frog Lesson tadi. Contohnya daripada soalan cikgu yang bertanya tadi. Sebelum saya kepada soalan cikgu yang bertanya tadi, saya recap dulu 5 simple step learning with Frog School. Nampaknya cikgu yang bertanya tadi telah cuba. Pertama, access to ytlfoundation.org/lesson. Kedua, find and access lesson, cari dan kita klik lesson itu untuk buka dan access lah. Ketiga, ambil lesson itu, boleh share the lesson ataupun give instruction to your student ataupun minta student to access ataupun
kumpulan pada cikgu mana yang mudah. Okay, ini 3 daripada front lesson tadi. Yang keempat, boleh sokong pembelajaran dengan membuat revision di front play apps. Dan yang kelima, boleh track achievement via report in front play report. Jadi sebenarnya kita pun ada bimbingan macam mana step by step dengan lebih kita kata mendalam. Kalau selepas buat revision macam tadi saya tunjuk cikgu macam mana saya buat soalan dalam front play kan. Selepas tu habis, macam mana dia dapat report tu. Report tu sebenarnya macam mana nak kongsikan dengan cikgu. Sebab report hanya student yang buat boleh tengok dekat dia punya handphone kan. Dia punya screenshot bagi kat cikgu. And in fact kalau cikgu masih menggunakan ID Front Valley dan murid-murid cikgu gunakan ID Front Valley boleh memantau report. Dapat kita kata compile report lah, tapi yang untuk yang free version ni kita boleh tengok report sendiri saja. Kind of like limited lah ya. Okay. Dan juga kita ada bimbingan bagaimana nak menggunakan front school lesson consumption guide. Contohnya macam tadi saya tunjukkan kepada cikgu nak gunakan satu slide daripada atas ke bawah tu 3 ciri-ciri tu kan. Boleh guna sekaligus, we can have a full slice sebab tu kita untuk konsep front school ni diumpamakan konsepnya learning like a piece of cake. Kalau cikgu biasa tengok cerita Forrest Gump dulu, Tom Hanks, dia kata life is like a box of chocolates. Dia cerita lama cikgu. You never know what you will get. Life like a piece of a box of chocolates. So untuk front school, learning like a piece of cake, cikgu kita boleh ambil slice mana yang kita nak. Layer mana yang kita nak. Nak buat full slice ke, kita ada kekangan masa, kita nak buat half slice ke, ataupun nak ambil sikit-sikit ke, apa kita kata challenges kita, apa interest kita nak gabung jalin ke. Contohnya macam cikgu yang bertanya tadi, sebenarnya beliau berminat untuk nak tengok soalan tu dan nak jawab soalan di situ kan. So cikgu, untuk soalan cikgu, if I actually go back to di sini, jadi cikgu ambil English kan, cikgu boleh guide saya, cikgu ambil English yang mana? Subjek English tingkatan, ataupun saya boleh cuba yang mana? So, maybe cikgu nak kongsi dengan saya exactly apa ni? Tingkatan 4. Tingkatan 4, topik? Topik tu saya ambil adjective, active word. Active word? Di dalam ni ke? Di dalam front play ke? Ada sini, active passive voice. Yes, dalam Voice. front play tadi. Oh, dalam front play, bukan di dalam lesson lah, di dalam front play tadi kan? Dalam front play, sekejap masuk balik. Dua-dua. Okay. Tak ada, aku dah tekan masuk Azad. Ni masuk balik ni. Cakap. Dah. Nombor dua, tiga. Dah lagi masuk balik. Dia. Okay, saya keluar yang soalan ni. Ni chip coklat pun tak tahu. Memang tak ada stok ni laku nombor tu. Dari mana ada? Oh, pergi ke raya cikgu. Dia. Okay. Orang tak ada tempat, tak tahu nak cari. Dia kata kalau dekat Tingkatan ada 4, jauh pula nak pergi. okay. Dekat apa ni mat apa nama tu? Roshan Mat. Tekan question mark. Adjective of quantity. Boleh. Yang saya buat tadi aktif, tak apalah, boleh je lah. Okay, saya cuba. Lagi? Belum tahu. Ada sayang pun. Tak ada. Sayang ada saya bangsa ada ke? Cikgu penawar hati, mohon tutup. Okay, tekan question mark, maksudnya cikgu, dia macam ni kan, soalan subjektif kan, kebetulan dia several little implicit. Kalau soalan subjektif memang dia kena type lah cikgu, there are several, a little maksudnya apa jawapan dia? Jawapan dia several. Several, so saya type several. Cuma untuk yang several ini, okay, so saya check. Alright.
Okey, How dekat saya many? punya handphone saya tadi tak ada. Tulisan tu, type your answer here tu. Yang ni tak, yang answer here ni tak ada. Dia blur. Okay. Tak tahu Okay, dia kenapa. boleh. Dia boleh. Okay. Okay, tak apa. Sekiranya cikgu ada masalah macam ni, kita suspect mungkin dia punya compatibility dengan handphone lah. Boleh rujuk kepada, sama ada cikgu boleh cuba pada kalau cikgu ada second handphone ataupun cikgu nak cuba second handphone ataupun nak selesaikan masalah cikgu boleh selepas ini cuba contact dengan kita punya support channel untuk make sure cikgu dapat akses Frogplay ni dengan kita kata visual yang terbaik lah. Saya akan kongsikan dalam slide saya yang selepas ini mana nak dapat number untuk nak contact pada support channel lah. But Okey, sure. definitely cikgu dapat dan cuma dekat telefon cikgu dia keluar tak berapa molek lah kan. Okay, baik. Sedikit lagi sebelum saya habis, sebelum saya menghabiskan sesi ini, sedikit saja lagi for me to recap. Sekejap saya cuba nak icon saya dah freeze sekejap, nak naikkan saya punya icon ke atas sekejap. Okay, nak kembali kepada slide. Nak tunjukkan kepada cikgu bimbingan yang kita ada. Contohnya macam ni, lesson consumption guide, macam mana nak buat kita kata perkongsian pembelajaran, macam mana nak guna bahan, ataupun contoh macam tadi bimbingan kepada cikgu kat mana nak klik, macam mana nak jawab soalan. So we actually, kita ada built-in Facebook group yang merupakan satu Facebook group community khas untuk pembelajaran digital learning dan juga frog related resources, di mana dekat sini kita akan berikan kepada cikgu lebih banyak update dan how to guide. Kita ada virtual workshop, so basically we are taking our PLC online lah. Biasanya kalau dulu tahun-tahun lepas kita ke sekolah-sekolah, kita buat training. Jadi sekarang untuk nak sampai kepada lebih banyak guru, kita menghimpunkan semua guru-guru di dalam satu Facebook group yang namanya LinkedIn. Di dalam ni bukan saja ada berkenaan dengan Frogplay tapi juga aplikasi ataupun approach digital learning, apps education daripada guru pada guru dan juga kepada kami, kepada cikgu-cikgu. Bimbingan macam mana nak guna. Kita ada workshop siri dan setiap bulan kita akan ada webinar berkenaan dengan topik terbaru from BRI, dan oleh kerana dia adalah satu komuniti, di dalam tu kita galakkan cikgu-cikgu berbincang, post cikgu punya sharing ataupun best practices di dalam digital learning, dan setiap bulan kita ada top 5 giveaway lah. Kita akan bagi sedikit merchandise sebagai reward kepada top 5 yang banyak reacting, komen dan posting di dalam community. Dan antara sneak peek yang saya nak kongsikan pada cikgu, contohnya kita ada banyak buat online sharing dan contohnya macam hari ni sendiri saya pun dah bagi kepada cikgu sedikit, walaupun sekejap kan, tunjuk sekejap lah macam mana nak masuk dan kita try test sama-sama macam mana nak jawab soalan. Yang ini front school lesson ni very simple. Dan bagi cikgu-cikgu yang kita kata tech enthusiast yang sangat cekap di luar sana, you can see this is very basic. Okay, macam mana untuk access, macam mana untuk guna, okay, how to. Pada 4 Jun yang akan datang, kita akan buat satu sesi. Contohnya ini antara virtual workshop series lah, siri yang paling dekat yang akan datang selepas Hari Raya nanti, insyaAllah. Learn from home with Frog School untuk challenges insufficient devices or internet supplies. So di dalam sesi yang quick session about 20 to 30 minutes ni, kita akan kongsikan bagaimana nak gunakan bahan-bahan ini, nak prepare our lesson untuk kalau anak murid kita ada masalah device, berkongsi device ataupun kekurangan internet, tak dapat nak supply, tak dapat nak access, sangat sporadic access, maksudnya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Ini antara kira-kira perkongsian yang kita bagi di dalam group tu. Okay, jadi kalau cikgu nak menyertai, untuk nak melihat workshop-workshop ini, boleh join LinkedIn Facebook group ini di pautan yang saya kongsikan di screen sekarang, di it.ly/LinkedIn from Asia 2105. 2105 tarikh hari ni lah. Okay, so welcome, join us di dalam LinkedIn Facebook group.
kita ada perkongsian, kita berkongsi pada guru, perkongsian tidak terhad kepada BIE saja. Kita sebenarnya ingin menggalakkan kita kata penggunaan digital learning, but from time to time di atas permintaan dan kami lihat di dalam komuniti ni pun ramai yang kita kata dahagakan ilmu-ilmu perkongsian berkenaan dengan Frog BIE. So daripada pihak kami from time to time kita buat perkongsian berkenaan dengan Frog BIE lah, apa yang baru, apa yang percuma, how to, bagaimana nak buat macam tadi yang Frog Play Mobile tadi, macam mana nak tengok report, so kita buat sesi kat situ, nanti boleh ulang tengok video ataupun boleh join kita punya sesi live macam Google Meet hari ini. Okay, pengumuman semua ada dalam sana, aktiviti di dalam sana. Okay, baik, selain daripada yang LinkedIn Front Asia ini yang khusus untuk cikgu, untuk ibu bapa oleh kerana bahan front lesson ini kadang-kadang kita guru kita tahu bahan percuma ada banyak dan kita cuba nak bantu ibu bapa kita nak beri. Dan bila kadang-kadang salah satu tu bila kita bagi pada ibu bapa dia akan tanya kita balik kan. Ibu bapa mesti first thing dia akan tanya cikgu balik. Antara kita kata support, sokongan yang kita bagi kepada ibu bapa juga, kita ada satu Facebook group yang khusus untuk ibu bapa. Dan di dalam Facebook group ini pun ada juga cikgu-cikgu yang sebagai ibu bapa yang sebab cikgu pun adalah sebenarnya dual role sebagai ibu bapa juga boleh join komuniti yang khas untuk ibu bapa ini. Di dalam ini perkongsiannya adalah lebih generik untuk membantu ibu bapa. So di dalam komuniti ini kita membantu ibu bapa terutamanya kalau ibu bapa tu tak kira lah kalau dia bukan guru ke, dia boleh lihat di dalam kita kata Facebook ini bagaimana Frog School Lesson ini boleh membantu mereka secara terus. Dia boleh ambil, dia terus bagi kepada anak dia sebagai bahan sokongan, sebagai tambahan daripada apa yang cikgu bagi dan sebagainya. So dua Facebook group yang saya kongsikan ini cikgu boleh join melalui link yang tertera. Untuk yang Learn From Home Facebook group ini bit.ly/learnfromhome2105. Okay. Untuk cikgu yang bertanya berkenaan dengan Frog Play Mobile tadi, terima kasih banyak cikgu. Saya rasa itu satu kita kata on the spot cubaan yang bagus. Sebab tu saya kata cikgu yang join hari ini adalah semuanya kita kata hebat-hebat, enthusiastis. Apa yang saya kongsikan hari ini, konsep yang sangat mudah. Terus boleh download dan cuba guna on the spot kalau macam kes cikgu. Dekat bahagian handphone cikgu ada paparan yang blurry ataupun mungkin keluar sebab dia adalah teknologi mungkin apps tersebut dia punya compatibility dengan kita punya handphone dan sebagainya. Bantuan dari segi teknikal ataupun dari segi kita bantuan konten macam mana nak akses ataupun keluar tak betul dan sebagainya, inilah channelnya, inilah salurannya. Boleh terus call Support from Asia. Sama ada call di talian 018-799-8787 ataupun boleh email macam cikgu tadi. Kalau cikgu tak nak call, cikgu boleh terus email, letak screenshot, cikgu email kepada support@frontasia.com dan pasukan bantuan akan get back kepada cikgu. This is the best sebab bahagian teknikal ini, bahagian support channel ini boleh membantu daripada menyelesaikan daripada segi teknikal. Mereka akan get back dengan apps developer dan sebagainya. Ya, masa operasi adalah daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Tapi insyaAllah kata dah hantar pada hari Ahad, jadi pada hari Isnin tu secepat mungkin mereka akan kembali kepada cikgu. Ya. Akan ada tiket yang diisukan di atas permasalahan cikgu dan apabila masalah selesai mereka akan pastikan. Okay. Baik, itu sahaja daripada saya daripada hari ini. Jadi saya serahkan kembali kepada Cikgu Nurul Najwa mungkin untuk ambil sikit lagi soal dan jawab. Okey, baiklah. Sekarang kita open lagi soalan sesi Q&A. Mungkin para peserta kalau ada tanya sikit. Ya cikgu. Tentang phone yang bagi percuma kepada murid-murid daripada keluarga B40 tu macam mana? Okey. Bantuan kepada keluarga B40, cikgu. Bantuan itu cikgu dah minta ke belum ataupun cikgu baru bertanya konsepnya kepada saya? Begini, ada murid kelas saya lah. Dia nak mohon yang tu, tapi pengisian tu dia memerlukan data daripada guru kan.
mohon ada nombor IC guru, ada apa semua tu kan, yang bahagian yang pertama tu kan. Okay, baik. Untuk Okay, bantu, gini, satu lagi, lepas itu kami ni risau juga sebab data peribadi akan diberikan. Jadi rujuk dengan pihak atasan, dia kata tak ada surat daripada kementerian. Jadi ini di luar kementerian. Jadi kalau macam mana tu, nak boleh ke ataupun tak perlu kami syorkan kepada murid adakah data kami tu akan digunakan ke, atau macam mana? Jadi minta Puan terangkan sikit. baik, boleh, insyaAllah. Di dalam pengetahuan saya kongsikan kepada cikgu-cikgu di luar sana untuk bantuan B40 kepada keluarga yang memerlukan, kita kata kita nak tolong murid ini untuk dapatkan handphone dan juga data tersebut. Pertama sekali, ini adalah CSR daripada company, daripada YTL Foundation, yang mana di bawahnya kita ada beberapa anak syarikat YTL lah, termasuk Prudential dan Yes. Dan ini bukan kita kata bantuan melalui KPM dan sebagainya, ini bantuan daripada syarikat swasta, syarikat telco. Itu yang pertama, harap jelas. Yang kedua, sesiapa sahaja boleh membantu mencalonkan anak murid ini. Sekiranya kita kata ada isu, ada yang mengatakan cikgu-cikgu terikat tak boleh memberikan data dan sebagainya. Konsepnya adalah dia perlukan seseorang untuk calon. Contohnya, saya adalah pelajar, saya daripada keluarga yang memerlukan. Jadi saya nak minta bantuan ini. Jadi the easiest saya dapatkan mungkin bapa saudara saya ataupun jiran saya untuk hantarkan borang, di mana di dalam borang tersebut dia akan minta nama salah seorang ibu bapa bersama dengan IC dan juga detail anak tersebut lah. Itu sahaja. Kenapa konsepnya begitu? Sebab dia perlu verifikasi. Jadi kita perlu orang yang kenal untuk mencalonkan. Contohnya macam jiran saya tu tadi akan mencalonkan saya dan mak saya untuk menerima bantuan tersebut. Apabila borang itu diterima oleh pihak YTL Foundation dan Kompom, dia akan melihat okey, ini nominasi pencalonan daripada jiran tadi untuk keluarga ini, dan melihat bukti kepada borang BPN tadi boleh dapat kan. Jadi dia akan kontak keluarga tersebut, keluarga puan dicalonkan untuk terima bantuan ini. Jadi di situ pihak Learn From Home akan uruskan aplikasi permohonan itu bersama keluarga. Jadi macam cikgu tanya tadi, sebenarnya sebagai guru ataupun jiran tadi, mereka adalah sebagai penama pencalon sahaja. Okey, jadi harap dapat menjawab soalan cikgu tadi. Cikgu sebenarnya sebagai guru, cikgu boleh membantu keluarga tadi dengan memberitahu caranya. Pertama, pergi kepada ytlfoundation.org/learn. Di dalam tu macam yang saya tunjukkan di dalam saya punya slide tadi, yang ada kotak bantuan B40 kan, klik kat situ terus ada borang, minta jiran tu isikan borang, jadi dah hantar pencalonan lah. So kita sebagai guru boleh bantu sebagai enabler dari segi kita kata ke confidentiality, ada data sulit dan sebagainya. Bagi saya, sekira ini pendapat saya lah, keluarga tersebut ingin memohon, kita membantu mereka, dan apabila kita membantu mereka, mestilah kita mendapatkan dahulu kebenaran mereka untuk submit IC dan nama mereka kan, dan seterusnya permohonan tu akan terus dengan mereka kecuali sekiranya orang tersebut nak jadi orang tengah. Okay, tak jadi kecuali lah kalau kita submit permohonan tu tanpa mereka tahu, dan that will be a data breach lah. Itu harap dapat membantu cikgu lah. Okey, ada tak sebarang persoalan? Kalau ada mungkin peserta boleh teruslah ajukan kepada penceramah kita. Kalau ada mungkin boleh type dekat ruangan chat. Satu lagi, Puan. Ya. Ya, saya. Data yang dibagi untuk guru tu yang dalam handphone Yes yang lama tu, dia akan berkekalan
Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, kalau boleh tambah lagi lah bagi percuma ni. Terima kasih. Okay, cikgu terima kasih. Okay, InsyaAllah saya jawab di dalam pengetahuan saya lah ya. Di dalam pengetahuan saya sehingga sekarang data 2 gig di dalam pelan guru tersebut masih ada dan masih boleh digunakan, boleh terus digunakan. Okay, tetapi sampai bila ataupun kita kata tambah lagi lah dan sebagainya, iaitu saya yakin sesi kita hari ini pun insyaAllah akan kita kata sampai kepada pihak pengurusan dari bahagian pengurusan daripada YTL lah yang dapat membuat keputusan. Tapi sampai sekarang, buat masa sekarang memang boleh digunakan, memang kita kata sehingga pengumuman yang seterusnya lah, begitulah yang dimaklumkan. Jadi daripada pihak saya itu yang saya boleh beritahu. From time being apa yang ada memang percuma sebab ini kita kongsi dengan cikgu lah. Ada juga yang kata guna nanti ada hidden charges lah dan sebagainya, yang mana kita kata tak benar lah. Sebab sebagaimana yang kita tahu apa yang ada yang boleh digunakan memang percuma dan sekiranya bahagian tersebut berbayar mesti dah tak boleh akses. Ya, kalau saya boleh quote certain produk lah, contohnya macam Netflix kan, Netflix macam dulu kan semua free dan sekarang kalau nak tengok, semua orang dah tengok Netflix dan nak tengok Netflix dekat mobile kena bayar RM17. So kalau kita tak bayar RM17 kita tak boleh masuk tengok. Okay, tapi kalau dipercuma mesti kita boleh akses. Jadi cikgu jangan ragu-ragu. Okay, apa yang kita boleh gunakan, kita boleh gunakan. Sekiranya macam kalau saya boleh bagi contoh yang lebih spesifik macam education apps, Padlet saya sangat suka, saya guna daripada tahun 2012. Dulu cikgu Padlet tu free, buatlah banyak mana pun, kongsilah banyak mana pun. Sekarang ni Padlet kalau kita tak subscribe berapa je yang free? 3 kan? Kita kena bayar lah kan cikgu. So kalau berbayar dia akan jadi something like that. Dia akan ada something kita kena bayar tu baru. Jadi cikgu jangan risau. Okey, ni daripada Cikgu Norami. Saya bukan keluarga B40. Saya ada mohon data 40 gig untuk anak saya. Dapat respon dari pihak Yes, mereka minta upload maklumat. Maklumat telah diberi tetapi tidak diluluskan. Boleh mohon penjelasan? Okay, baik. Data sahaja ke? Dia kata dia mohon untuk data 40 gig untuk anak saya, dia kata. Oh, okey, baik. Pertama cikgu, insyaAllah saya terangkan yang ada di dalam pengetahuan saya lah sebab saya daripada bahagian Front Asia, bahagian learning content ya, yang mana kita kata data-data ini adalah bantuan daripada bahagian YES, bahagian talian, bahagian communication. Jadi pertama sekali ada 2. Pertama, sebab dua pun ada 40, so that's why dia macam dah jadi confused sikit. Pertama adalah bantuan data percuma sebanyak 40 gig kepada semua ibu bapa yang ada anak-anak di sekolah kerajaan di Malaysia. Okay, so the first one is applied to every parents. Tak kira ada cikgu ke, dia bekerja sebagai apa ke, as long as dia ada anak yang masih bersekolah di sekolah kerajaan, boleh apply untuk data free ini, yang mana mereka kalau berjaya free SIM card, prepaid SIM card akan dipostkan kepada ibu bapa tersebut lah. Dan kalau tak salah saya, setiap ibu bapa yang berjaya boleh mohon up to 5 SIM card. Sekiranya ada 5 anak, 5 anak boleh dapat. Untuk proses ini dia akan minta permohonan, betul cikgu, dia akan minta dia akan minta nama, kad mengalan, dan kalau tak salah saya dia punya proses verifikasi dia agak strict sikit, lebih kurang macam touch and go e-wallet sikit, yang mana dia perlu buat verifikasi, cikgu kena ambil gambar kad mengalan dan selfie. Okay, itu bantuan yang pertama. Okay, dan saya rasa kalau cikgu di dalam bahagian itu, cikgu adalah layak kecuali sekiranya anak cikgu tidak ada yang bersekolah di sekolah kerajaan ataupun sekolah di sekolah swasta. Maybe that can be the reason why it's rejected. Kalau tak, memang patutnya layak lah. Dan kalau in that case, cikgu boleh menulis kepada YesCare yang saya typekan dalam
dalam chatbot tadi untuk tanya kenapa ataupun buat rayuan. Kedua, yang B40 tadi. Yang B40 tadi adalah bantuan kepada keluarga yang susah, yang B40 yang ada slip BPN. Ya, dan yang ini pun tadi saya dah terangkan prosesnya yang mana perlu melalui pencalonan dahulu. Okey, jadi kalau saya adalah anak tadi, mak saya atau ayah saya tak boleh isi borang tu untuk calonkan saya, kena orang lain, jiran ataupun sepupu ataupun saudara lain ataupun cikgu, orang yang kenal kita untuk cadangkan kita dapat pencalonan, baru learn from home akan rujuk kepada keluarga tersebut untuk kita kata memproses permohonan. Sekira ada juga kami dapat pertanyaan, ada juga guru-guru yang bertanya, keluarga saya perlukan bantuan sebab tak ada handphone. Okey. Pertama sekali, adakah cikgu menepati ciri B40 tadi? Kalau cikgu masih di dalam kita kata kumpulan B40 tadi, jadi tak ada masalah lah. Namanya kumpulan B40 ni kalau tak salah saya gaji kurang pada 3,000 dan sebagainya. Jadi itu antara kita kata kriteria-kriterianya. Kalau saya dapat terangkan kepada cikgu lah, dan cikgu sekiranya cikgu dapat tahu, oh I meet the criteria tapi masih kena reject, you can write to the channel tadi untuk buat rayuan ataupun tanya kenapa, adakah keciciran ataupun apa sebab ya mungkin kita buat permohonan banyak cikgu, banyak diterima, jadi mungkin takut ada teknikal berlaku. Okey. Apabila permohonan dibuka, ada tempoh masa ke? Masih dibuka sehingga sekarang, tak diumumkan lagi, tarikh tutup masih boleh mohon hingga sekarang. Itu yang saya diberitahu lah. Okey, ada tak sebarang persoalan? Kalau tak ada, Banyak cek ni cikgu. Nurul, soalan last. Ya. Soalan saya cikgu Nurul. Okay. Assalamualaikum. Ya. Maaf ya, puan kecil ni. Boleh Puan. Puan lah. Boleh cek pun boleh. Boleh. Saya tak adalah bertanya mengenai tentang gig semua tu. Saya nak bertanya mengenai yang home lesson tadi tu. Ya saya. Dia punya pengisian dia tu mengikut macam mana ya? Maksudnya dia bukan tajuk semua sekali ada dalam tu ke macam mana? Dan tajuk, okey, yang pertama lagi. Kemudian saya ada juga buka bahagian sains untuk sekolah rendah yang tahun 5 sekarang ni. Dia ada 6 subtopik. Sebab saya just imagine ingatkan kalau kita klik tu dia ada semua tajuk yang macam dalam buku teks tu kan. Dan ada satu subtopik ni saya klik, dalam dia lesson year 4. Dalam dia? Lesson year 4. Lesson? Year 4. Lesson year 4. Yang mana tu cikgu? Sains year 5 ni, dia sebagai tajuk dia ciri khas tumbuhan melindungi diri. Bila saya klik dia pergi kepada year 4 punya tajuk. Okey, baik. Okey, saya ambil soalan yang pertama dulu ya. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu di atas maklumat dan terima kasih. Pertama, berkenaan dengan topik, saya ada include tadi sedikit dalam penerangan saya. Buat masa sekarang, memang kita tak ada full topik daripada A to Z untuk mata pelajaran tersebut. Kita sebenarnya bermula di tengah. Agak tengah jugalah macam sukuan pertama. Kita mula buat effort untuk create dan produce hasilkan bahan-bahan percuba ini bermula daripada bermulanya PKP. Jadi kita dahulukan subjek-subjek yang selepas exam sukuan pertama tu. Yang mana apabila kita start PKP, kebanyakan sekolah waktu tu berhenti dekat ujian kalau tak salah saya. Okay, so dia bermula daripada situ dan di dalam proses dia sedang tambah lagi dan insyaAllah akan penuh subjek untuk topik untuk semua subjek yang ditawarkan lah. Tetapi dia akan tambah lagi weekly. Setiap minggu akan ada topik baru dan akan ada mata pelajaran baru yang akan masuk lah. Maksudnya sekarang yang saya tunjuk kat cikgu, kita ada subjek yang terkumpul. Sebab subjek ini kita perlu bina dan siapa yang bina konten ini
adalah guru-guru dengan kerjasama guru-guru daripada Teach for Malaysia, guru-guru daripada KIMDT, We Get You, A Real Teacher, dengan kita kata yang mencadangkan lesson induction tu lah untuk build the lesson. Okay, so memang fresh. Ini daripada hasil cikgu kebina. Jadi sebab tu dia kata in production. Kalau kita kata daripada konsep penawaran ni masa awal-awal dulu, that's remind me kepada kes roti gardenia yang habis kan, sebab tiba-tiba banyak sangat dan macam kami pula, kami sedang memula dalam usaha ni, kita kata bermula kecilan, tapi alhamdulillah sekarang kita dapat banyak kolaborasi dengan Teach for Malaysia lagi dan beberapa pihak lagi yang sekarang berminat untuk joint venture dan menghasilkan lebih banyak bahan. So cikgu stay tune, insyaAllah akan bertambah bahan-bahan yang free ni. So we start with apa yang ada dan kami tambah. Itu yang saya kata tadi, weekly lesson tadi, kita boleh subscribe dekat email, so kita akan dapat newsletter apabila setiap kali topik baru, konten baru masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya ada masalah macam tadi, bila cikgu klik, mungkin ada kesilapan, saya akan check balik cikgu, saya akan bagi tahu dengan bahagian produk, saya risau ada mereka salah letak link. Sebab pelajaran banyak kan, pelajaran banyak, dia nak letak dekat site, takut dia salah terletak link kan. Terima kasih atas maklum balas cikgu. I have a look on that. Year 5 kan? Year 5. Sebab sekolah saya sebelum kita tukar kepada GC, kita memang guna 100% Frog VLE ni. Dan Frog Play pun murid saya memang suka main sebab dia ada game semua kan. Dan at the same time memang guru besar minta kami sendiri uploadkan soalan dalam tu supaya murid-murid boleh guna sekali. That's why saya tanya sebab murid memang suka pakai benda ni. Betul cikgu. Cikgu dah mahir guna Frog VLE dan biasa dengan persekitaran Frog VLE, cikgu boleh nampak yang sebenarnya usaha yang free lesson ini adalah satu usaha basic. Tapi cikgu sebagai cikgu boleh gabung jalin free lesson ini dengan GC, boleh gabung free lesson ini dengan Frog VLE. Sebab account Frog VLE tu kalau cikgu masuk, cikgu masih lagi boleh create bahan. Macam yang ini bahannya memang dah kita kata auto create. Ambil dan guna saja, nak adjust. Kalau nak adjust sendiri buat masa sekarang, kalau untuk pengguna yang baru boleh ambil terus dan guna lah. Tapi kalau cikgu nak adjust sama, cikgu boleh combine dengan GC, tambah ataupun combine dengan Frog VLE, buat satu set Frog VLE, letak embed link, tambah dengan cikgu punya, sebab cikgu dah mahir kan, tu saya cakap, kita kata bagi cara lah. Terima kasih. Cikgu dah buat bahan sendiri, bahan cikgu lagi hebat. Ini untuk bantu. Sementara cikgu belajar, kadang-kadang cikgu belajar webinar banyak, tak sempat. Ataupun kadang-kadang kita work from home dengan anak-anak lagi kan. So this is something to assist you lah. Okay, betul-betul. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Azimah. Waalaikumsalam. Saya kedua. Okey, berkenaan dengan yang learn from home tu, memang subjeknya untuk bagi pemata pelajaran pendidikan Islam adakah coming soon ataupun macam mana? InsyaAllah coming soon. Macam yang saya beritahu tadi lah, setakat ni kita ada 3 saja. Tapi kami di dalam fasa yang seterusnya, kami sedang melihat untuk nak tambah lagi lah mata pelajaran seperti biologi, sains, fizik, kimia. More elective lah. Buat masa sekarang kita ada 3 saja yang mana kita waktu tu kita berfikir ini teras yang sangat penting English, Science, Maths. Jadi insyaAllah akan datang nanti kita akan masukkan bahasa Melayu. Di dalam kita kata di dalam usaha, sedang di dalam usaha. InsyaAllah. Stay tune cikgu. Doakan yang baik-baik. Hello. Kalau sudah tidak ada barang persoalan, jadi kita rasa kita boleh tamatkanlah untuk sesi ini. Dan mungkin juga kalau para peserta ada sebarang persoalan, mungkin boleh kontak Puan juga sendiri atau macam mana untuk para peserta nak menghubungi kalau ada sebarang kemusykilan ke, juga mana nak menghubungi Cikgu Azimah kita ni? Facebook ke sebagainya ke? Yang saya berikan tadi adalah kita kata 2 laman, 2 Facebook group. Yang pertama LinkedIn dan kedua adalah Learn From Home.
pertama saya ada di dalam kedua-dua komuniti tu. So kalau cikgu di dalam sana, cikgu berinteraksi dalam sana, saya di dalam sana, insyaAllah saya boleh respon pada cikgu. Yang pertama lah. Yang kedua, cikgu boleh add saya di Facebook saya Azima from Asia, AZIMA, kemudian from Asia lah, FROGASIA, itu akaun Facebook saya. Okay, boleh ikuti saya di sana untuk berhubung kalau ada nak tanya, nak PM tepi lah kita kata kan. Tapi cikgu, apa yang lebih penting lagi adalah talian support channel tadi. Okay, sebab kadang-kadang saya sebagai kita kata staff Asia, sebagai rakan kepada rakan-rakan guru di luar sana, saya perlu berkongsi idea, boleh bagi cara, tetapi untuk penyelesaian macam yang teknikal, kita berbalik kepada yang support, sebab support saja yang boleh bantu cikgu dapatkan ID cikgu, kalau ada benda keluar tak kena, nak betulkan dan sebagainya. Yes, that's the most crucial thing, penting yang cikgu kalau ada support channel info tadi yang support at fromasia.com tadi, email terus kepada saya. Ya? Baik, harap dapat bantu semua. Cikgu Nurul. Okey, jadi